Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much for masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sudah sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah yang dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, kita jump terus pada topik hari ini. Baiklah, okey, sudah terang lagi bersuluh. Anda tahu apa benda yang saya nak ulas dalam isu kali ini. Dan sekali lagi saya cakap, bila saya bercakap tentang isu individu tersebut, saya bercakap tentang kelompok individu. Okey, saya bukan hanya menegur mereka, tapi saya menegur diri saya sendiri dan di kalangan mereka yang menonton video saya. Sudah semestinya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan kalau anda rasa yang baik itu anda boleh ambil, kalau yang buruk tu anda tolak ke tepi, buang ke tepi. Okey, jangan pakai benda tersebut. Okey, ambil yang baik sahaja. So anda sendiri tahu, kalau anda mengenali saya sangat-sangat berhati-hati kalau nak bercakap pasal hal rumah tangga orang, sebab saya tidak nak menyakitkan atau menyentuh sensitiviti setengah individu. Tetapi kalau bercakap soal penceraian, ia merupakan satu benda ataupun satu aspek yang ada dalam agama, satu-satunya yang halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, halal tetapi dibenci. Okey, kerana kalau kita sedia maklum, agama Islam itu sendiri merupakan satu agama yang teliti. Setiap permasalahan dalam masyarakat dia ada jalan penyelesaian dia. Contoh, satu perkahwinan ini tadi, lelaki dan perempuan berkahwin dan kemudian membentuk satu sistem keluarga. Okey, individu yang berbeza tetapi membentuk satu sistem keluarga untuk mewujudkan sakinah, mawadah, warahmah dalam diri kedua-duanya dan di kalangan keluarga yang insya-Allah akan terbentuk daripada perkahwinan tersebut. Tetapi kalau katakan Islam ini memandang daripada segi aspek sini, okey, walaupun ia berbentuk satu sistem, tetapi Islam tetap memandang bahawa individu ini terdiri daripada sistem ini terdiri daripada dua individu yang berbeza. Okey, katakan tidak ada lagi sakinah, mawadah dalam perkahwinan tersebut, tidak ada lagi persefahaman di antara mereka. Islam membolehkan mereka untuk memutuskan sistem tersebut menjadi kepada dua individu yang berbeza. Okey, ada pertemuan dan ada perpisahan dia. Bila membaca komentar-komentar netizen, okey, dalam portal-portal berkenaan dengan isu ini, saya sedikit rasa kecewa sebab saya tahu bahawa orang yang punya agama, yang beragama Islam ini, apabila mereka musibah yang berlaku pada setengah individu, apatah lagi mereka yang sama agama dengan kita, satu benda yang kurang baik daripada segi akhlak kita sebagai seorang yang beragama Islam. Okey, sekali lagi saya nak jelaskan, kita boleh benci sikap individu tersebut. Kita boleh benci sikap riak dia, kita boleh benci sikap takabur yang ada dalam diri dia, kita boleh benci sifat sombong yang ada dalam diri dia. Tapi jangan benci individu, benci sifat dan sikap dia. Sebab dalam segi setengah individu itu, bagaimana buruk sekalipun sikap dan perangai dia, sekali lagi dia masih dalam orang yang beragama Islam, dia masih punya iman, tetap anda kena pandang yang sisi baik yang ada dalam diri dia. Keseluruhan yang buruk dalam diri dia yang ditampilkan depan orang ramai, terselit sedikit benda-benda baik yang ada dalam diri. Mungkin banyak lebih daripada kita yang tidak ditonjolkan di khalayak umum. Okey, jadi jangan komen yang menyatakan padan dengan muka kau, belut elektrik, kau kena macam ni, itulah kau hari tu bla 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 bla. So saya tak nak benda itu menjadi buah-buah titik-titik hitam dalam jiwa kita. Okey, dan kalau benda itu boleh dikawal, kawallah, jangan sampai kita membenci secara keterlaluan. Okey, Islam itu mengajar kita untuk bersederhana. Tetapi kalau benda yang dia buat itu melebihi batas sebagai seorang yang beragama Islam, misal kata dia dah melakukan benda yang bersifat murtad ke apa ke, itu memang kita kena jelas, kita kena menegur dengan lebih keras, lebih tegas. Tetapi kalau istilah itu kerana khilaf
yang ada dalam diri dia sendiri, sifat yang ada dalam diri dia sendiri, tegur tentang sifat itu sahaja. Okey, sifat sombong, riak dan takabur dalam diri dia. Tetapi jangan benci seseorang itu berdasarkan individu itu, benci sifat dan yang ada dalam diri dia. Kenapa saya cakap seperti itu? Sebab dalam agama Islam itu sendiri menyatakan bahawa penceraian ini pun tak pilih mana-mana pihak. Sebab penceraian boleh terjadi kepada individu yang tinggi dia punya tahap pendidikan. Okay, penceraian juga boleh berlaku kepada yang rendah tahap pendidikan dia, daripada sosial ekonomi yang orang kaya pun boleh bercerai, orang yang susah pun boleh bercerai. Dan penceraian juga boleh berlaku kepada mereka yang tinggi ilmu agama dia dan rendah ilmu agama dia. So anggap apa benda yang berlaku ini sebagai satu ujian kepada mereka. Jangan lupa Ustaz Abdul Samad, orang yang kita sangat kagumi daripada segi dakwah dia menyampaikan ilmu agama, menyampaikan ilmu hadis, turut sama melewati ujian penceraian ini. Dan penceraian bukan benda yang mudah. Okay? Apabila seseorang ataupun kedua-dua individu ini melangkah ke perkahwinan, alam perkahwinan, tidak ada sesiapa pun yang nak bercerai daripada perkahwinan tersebut. Dan bila mereka mengambil keputusan untuk mempertimbangkan penceraian sebagai salah satu option terakhir, of course mereka dah tahu konsekuen daripada keadaan tersebut. Kenapa saya cakap pada peringkat awal video tadi, hal ini benda yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah, sebab Allah lebih tahu konsekuen daripada penceraian itu benda yang buruk, benda yang teruk, benda yang tidak baik. Akan tetapi kalau penceraian ini bila kita pandang daripada segi skop yang buruk, banyak benda yang tidak baik dalam penceraian tersebut, mesti ada sisi baik daripada benda yang berlaku. Sebab setiap yang diatur oleh Allah ni sempurna sifat dia. Mesti akan ada hikmah di sebalik ujian yang diperolehi oleh mereka. Okay, so jodoh, pertemuan, maut itu di tangan Allah. Itu merupakan takdir mutlak yang tak boleh diubah. Jadi jangan pertikaikan benda tersebut. Okay, move forward. Dan saya tahu bukan benda yang mudah untuk dilewati bagi mereka yang berhadapan dengan isu-isu penceraian. Sebab apa? Penceraian ini membabitkan satu sistem apabila dipecahkan berterabur, tidak cantik, tidak elok dia punya apa. Even though kita yang putus cinta ke apa ke, tetap agak heartbroken, makan masa seminggu, 2 bulan, 3 bulan, setahun pun akan ada, masih lagi ingat ex-boyfriend, ex-girlfriend. Okay? Sebab apa kita tak dapat nak move on, apatah lagi orang yang berhadapan dengan penceraian. Jadi kita doakanlah sama-sama, moga kedua-duanya dapat berhadapan dengan isu ini dengan cara yang baik, dan kalau ini merupakan jalan penyelesaian yang terbaik untuk mereka, dan biarkanlah mereka untuk memutuskan keputusan mereka sendiri, dan kita jangan masuk campur tentang urusan tersebut. Okay? Sebab macam saya cakap sebelum ini tadi, ia boleh jadi pada mana-mana orang saja. Kita tak terkecuali daripada ujian tersebut. Dan saya sendiri sebagai individu, saya mendoakan moga dilancarkan proses, apa pun proses dia, sama ada proses pendamaian ataupun kalau terpaksa memilih jalan penceraian ini merupakan jalan yang terakhir. So saya harap benda itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala, sebab yakinlah bahawa setiap benda yang diatur oleh Allah Subhanahu Taala itu adalah benda yang terbaik, benda yang sangat sempurna, dan tetap akan ada hikmah yang tersembunyi kalau kita benar-benar sabar. Okay, that's all from me. Thank you very much for watching, and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sila duduk dan jangan lari. Okay, duduk rumah diam-diam. Okay, bye bye.